Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat keluarga Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda kerana memilih untuk memulakan pagi anda cuti umum pada hari ini dengan bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bagi edisi 13 Rabiul Awal 1444 Hijrah bersamaan dengan 10 Oktober 2022 bersama saya Munawar Azmi dan juga saya Syuhaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda selama 3 jam hari ini. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami walaupun bercuti. Anda boleh saja mendapatkan pelbagai informasi menarik yang kita akan kongsikan untuk anda seketika nanti. Antara perkembangan yang ingin kami kongsikan kepada anda sudah pastinya daripada portal rasmi berita RTM yang boleh anda layari untuk anda mengetahui perkembangan semasa dalam negara. Antaranya yang menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menitahkan agar pemimpin negara mencontohi pemerintahan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dalam pelbagai aspek kehidupan, merangkumi konsep pentadbiran berasaskan good governance, politik, ekonomi, keselamatan dan keadilan. Titah Sultan Abdullah juga Rasulullah mengajar setiap pemimpin menetapkan niat yang betul selain berlaku jujur dalam menjalankan amanah dan meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah sebagai pegangan utama. Ini antara titah yang kami boleh kongsikan bersempena dengan semalam sambutan Maulidur Rasul oleh Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Selain itu juga Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong juga turut menitahkan berkenaan dengan rakyat serta agensi berkaitan untuk bersiap sedia menghadapi banjir. Dan ini dititahkan sendiri oleh Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong untuk seluruh rakyat Malaysia memperkemaskan diri dan melakukan persediaan bagi menghadapi fenomena perubahan cuaca yang bakal berlaku. Jadi Tuanku bertitah agar semua agensi-agensi yang berkaitan membuat persediaan rapi secara menyeluruh demi kemaslahatan ummah kerana ialah sekarang ni pun kita dapat mula merasai episod peralihan angin monsun ni Munawar, walaupun mungkin banjir di setengah kawasan tanpa henti, adalah beberapa daerah ataupun beberapa mukim yang sudah pun dilanda banjir. Jadi kita risau sebab ini sudah pun diramalkan oleh Met Malaysia beberapa bulan yang lepas bahawa kita akan mengalami episod banjir mungkin luar jangka jika nak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Ada banyaklah faktor-faktor lain seperti antaranya adalah keragaman cuaca. Itu antara perhatian kita semua dalam kita menghadapi peralihan monsun timur laut ini dan juga kita menghadapi bagaimana situasi perubahan cuaca dan juga musim tengkujuh ini. Sepastinya juga kita ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan penerima tokoh anugerah Perdana Maulidur Rasul iaitu Tan Sri Syed Zainal Abidin yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Mawib Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang dinobatkan sebagai penerima anugerah Perdana Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1444 Hijrah. Dan anak jati kelahiran Kota Baru ini dipilih atas sumbangan beliau dalam pembangunan ummah khususnya dalam bidang perniagaan. Ya, kita akan bersama dengan Tan Sri Syed Zainal Abidin seketika nanti untuk kita mengetahui dengan lebih dekat sebenarnya apakah bentuk-bentuk sumbangan yang telah pun disampaikan oleh Tan Sri ini sehingga beliau dinobatkan sebagai penerima tokoh anugerah Perdana Maulidur Rasul. Okey, perkembangan lain Munawar kita nak kongsi hari ini. Kita masih lagi ingin memberikan info berkenaan dengan perkara yang sangat relevan pada situasi semasa sekarang ini selari dengan titah Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong berkenaan situasi fenomena air pasang besar dan juga musim tengkujuh yang bakal berlaku. Dan sudah pastinya fenomena air pasang besar diramal berlaku sehingga Khamis ini dan air pasang besar dijangka berlaku di beberapa kawasan bermula semalam hingga Khamis ini, dan ini pernyataan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Menerusi perkongsian di laman Facebook, pihak NATMA memaklumkan Pusat Hidrografi Nasional meramalkan kawasan terlibat adalah dengan sini kawasan yang dijangka akan terlibat iaitu Kuala Muda, Kedah, Bagan Datuk, Perak, Pelabuhan Kelang, Selangor dan Batu Pahat,
dan Pontian di Johor. Jadi kawasan yang saya sebutkan seketika tadi ini pastikan anda berhati-hati kerana pihak NADMA meramalkan bahawa fenomena air pasang besar diramal berlaku sehingga hari Khamis. Dan kata pihak NADMA juga fenomena itu berpunca daripada pengaruh daya tarikan graviti ketika kedudukan bulan dan matahari yang sejajar. Seterusnya berkemungkinan menyebabkan limpahan air di daratan serta banjir di lokaliti kawasan rendah pesisir pantai. Air pasang besar, hujan pula kan. Jadi bahayalah, kita tak nak anda semua menjadi mangsa-mangsa orang kata banjir dan sebagainya sebab air pasang besar. Jadi pastikan anda bersedia kalau anda berada di kawasan yang berisiko dinaiki air. Dan juga kita ingin berkongsi kepada anda berkenaan bagaimana kesiapsiagaan kerajaan dalam menghadapi bencana, dan ini diperuntukkan dalam bajet 2023. Beberapa perkara telah pun diberikan perhatian, antaranya peruntukan kepada NADMA iaitu 174 juta diperuntukkan untuk tahun 2023, iaitu tambahan 400 juta untuk siap siaga membantu dengan segera jika berlaku banjir pada hujung tahun 2022, dan juga peruntukan kepada Angkatan Tentera Malaysia, 2 hospital medan akan siap hujung tahun 2022 di Keluang, Johor dan Kota Kinabalu, Sabah dengan kos 47 juta dan tambahan 50 unit ambulans di kem tentera. Seterusnya ada tabung bantuan bencana banjir dan juga geran pertubuhan prihatin komuniti. Ini adalah antara perkara yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membantu kita semua menghadapi situasi banjir. Namun dalam masa yang sama, kita juga sebagai rakyat, sebagai keluarga Malaysia perlu memainkan peranan kita untuk menyiapkan diri kita sekiranya banjir ini berlaku di lokaliti ataupun mukim kawasan daerah kita. Jadi kita nak kongsi pada anda antara perkara-perkara yang kita boleh laksanakan sebelum dan juga selepas banjir. Ini dia kami kongsikan di portal berita RTM, iaitu simpan nombor perhubungan penting ataupun kecemasan, bersiap sedia untuk berpindah, simpan dokumen penting dengan selamat, IC, lesen memandu, geran kereta dan sebagainya. Kalau hilang nanti susah ya. Okey, simpan barangan berharga dengan selamat, simpan ataupun ikat barangan agar tidak hanyut dimasuki air. Peka dengan isyarat amaran, dapatkan maklumat terkini seperti radio, TV, media sosial. Tonton RTM, kita bawakan perkembangan dari semasa ke semasa oleh Met Malaysia, daripada Selamat Pagi Malaysia maupun berita sehingga ke malam hari. Sediakan barang keperluan asas dan juga simpan bekalan air bersih. Itu sebelum banjir. Semasa banjir juga penting untuk kita ketahui adalah untuk kita sentiasa minum air bersih dan dimasak. Elak makanan-makanan mentah, tidak masak, tidak bersih. Dan yang ini sangat penting, Syu. Larang kanak-kanak bermain banjir. Sebab kita tidak mahu sebarang risiko berlaku kepada kanak-kanak maupun setiap individu ketika situasi banjir ini. Dan pastinya kita ingin war-warkan kepada anda, dapatkan rawatan jika ceret-beret, balut luka jika cedera dan tangani tekanan dengan bijak. Yalah, seperti yang kita sedia maklum, setiap kali berlaku yang musim banjir, berlaku yang juga risiko penyakit berjangkit ataupun penyakit bawaan banjir yang pasti yang akan memberikan kesan kesihatan kepada kita, antaranya keracunan makanan, ceret-beret dan juga beberapa penyakit-penyakit yang lain lah. Jadi ini merupakan sangat penting untuk kita ketahui bersama untuk memastikan kesihatan kita bersama walaupun kita menghadapi musim tengkujuh kelak. Ya, betul. Jadi ada di media sosial sebenarnya berlega tentang satu tweet ataupun posting ini yang mengatakan kita perlu menyediakan satu beg kecemasan. Sekiranya apa-apa berlaku, kita boleh bawa saja beg kecemasan tersebut. Perlu mengandungi makanan kering, baju, kelengkapan mungkin kebersihan diri seperti berus gigi, ubat gigi, barang-barang asas saja. Jangan masukkan benda yang berat-berat dalam tu. Air bersih pun boleh bawa untuk seketika waktu saja sementara kita menunggu pihak-pihak yang bertanggungjawab datang untuk menyelamatkan kita. Jadi ini boleh bantu kita boleh terus lari sekiranya apa-apa berlaku dengan beg tersebut. InsyaAllah. Itu antara harapan kita semualah. Satu rumah, satu beg kecemasan. Jadi sangat pentinglah untuk kita memastikan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kita bukan sahaja pihak kerajaan, malah kita sendiri bersiap siaga dari sudut kendiri kita untuk memastikan kita sentiasa bersedia dalam situasi semasa ini. Pastinya hari ini banyak sebenarnya yang akan kami bawakan kepada anda. Selain kita akan bersama dengan rakan kita di Labuan FM seketika nanti, sepastinya kita ada topik-topik yang menarik untuk anda, antaranya berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan bersama dengan Puan Suriati alias Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Semuanya kita akan bawa seketika nanti. Antara topik-topik menarik kita akan bawakan hari ini, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.